Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazwan bin Muhammad Amran. Saya akan mewakili rakan-rakan kumpulan saya bagi subjek SCCA 1013, iaitu penghantar komunikasi, ya, di mana malam ini video ini adalah bertujuan untuk melengkapkan tugasan kumpulan kami. Pada malam ini tajuk video ini adalah berkenaan sesi temu bual bersama dua orang informan yang telah kami pilih, iaitu seorang daripada industri hiburan dan seorang lagi daripada industri pembekalan elektrik di negara kita. Di dalam video ini kita akan bakal melihat isu-isu yang boleh dikaitkan dengan fungsi komunikasi yang di mana kedua-dua informan ini mengalami dari segi kelainan budayanya dan juga efeknya ataupun implikasinya terhadap organisasi tersebut. Maka dengan itu insya-Allah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Encik Bahar di atas ulasan sebentar tadi yang saya kira ia mempunyai banyak poin yang kita boleh ambil. Okay, alright. So kita move on to next question Encik Bahar. Apa pandangan Encik Bahar tentang inisiatif komunikasi yang telah digunakan oleh kerajaan untuk menyampaikan maklumat-maklumat tentang COVID-19? Okey, setakat ini kita lihat kita telah mengalami wave yang saya boleh kata yang ketiga lah. Okay. Kita lihat pada wave yang pertama, pada ketika itu semua orang termasuk kerajaan sendiri pun, mereka pun tidak ada cara yang pasti macam mana cara untuk salurkan maklumat, dan dia pun tak ada cara yang pasti bagaimana cara mereka nak menyelesaikan isu COVID itu nanti itu. Dan itu juga dalam kita di pihak TMB pun pada ketika itu apabila kerajaan mengumumkan PKP, kita semua duduk di rumah, dan pada ketika itu pun semua staf-staf TMB juga yang berada di rumah, dan kita pun tak tahu macam mana kita nak communicate antara staf dengan staf daripada rumah. Jadi lama-kelamaan apabila kita ada teknologi seperti Zoom, seperti Webex dan sebagainya, maka kita dapat berhubung antara sama lain. Pada ketika itu saya nampak di peringkat awal memang komunikasi itu adalah satu perkara yang bermasalah lah pada ketika itu. Pada wave yang kedua, kalau kita lihat kita dapati in term of komunikasi ni rata-rata orang dah mahir dah dengan penggunaan Zoom-nya, dengan penggunaannya kita punya Webex dan sebagainya. Dan pada ketika itu memang daripada mana-mana pihak juga mereka tahu cara untuk menggunakan Webex. Dan sekarang ni pun kalau kita lihat dalam TMB sendiri, kita punya jabatan IT, mereka sendiri pun tak cukup tangan untuk melayan permintaan Webex, sehingga mereka di TMB ini beri akses pada semua orang, pada siapa sahaja staf TMB yang mereka rasakan perlu untuk create meeting dalam Webex, dia orang boleh create sendiri. Jadi di situ kita lihat lama-kelamaan komunikasi di dalam talian ini menjadi favourite lah apabila adanya COVID ini. Dan kita lihat dari kebaikan komunikasi itu, lama-kelamaan orang dah mula membuat meeting secara virtual. Itu juga dengan event. Dalam event juga mereka dah telah mula explore event-event yang dalam virtual, yang mana tidak perlu pergi ke tempat berkenaan, daripada tempat masing-masing, daripada rumah, daripada pejabat pun sendiri mereka dah boleh akses ke event ataupun mesyuarat dan sebagainya. Tiada physical contact. Tiada fizikal. Tidak perlu berjumpa secara fizikal. Dan dari segi itu COVID sendiri, dia dah mengurangkan kadar sentuhan ataupun physical touch pada setiap. Jadi daripada in term of komunikasi wise, jadi kita nampak ada perubahan, ada peningkatan yang baik. Itu bukan kata COVID ni. COVID tu memang kita nampak satu mungkin perkara-perkara yang kita tak nak, tapi in term of komunikasi tu dia baiklah. Jadi banyak benda-benda yang kita nampak positif lah in term of dengan adanya COVID ni tadi. Baik.
Baik. Okey, baik. Cuba so kita dapat rumuskan bahawa dengan adanya COVID ni sebenarnya adalah peluang untuk platform seperti Webex, Zoom dan sebagainya dia dipelopori oleh warga kerja TMB. Eh? Betul. Alright, okey Cik Wahab. Menyentuh tadi berkenaan dengan IT, saya terpanggil untuk bertanya soalan tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil ataupun apa langkah yang diambil oleh Jabatan Komunikasi dalam TMB untuk membanteras berita palsu ataupun fake news yang ada di dalaman TMB maupun di luar TMB. Okey, kita tak boleh lagi dengan fake news ni. Kalau kita lihat sekarang ni, teknologi yang ada sekarang ni dengan social media, fake news ni memang macam-macam lah. Macam-macam sumber daripada atas bawah kiri kanan. So yang pentingnya kita yang menerima fake news ni, ibarat macam kita di Jabatan Komunikasi Korporat pun, sebelum kita terima apa-apa ni pun kita kena pastikan sumbernya. Daripada sumber. Kalau kita lihat sumber-sumber itu yang akhirnya daripada FJM, ini semua adalah sumber-sumber yang akhir. Jadi sumber-sumber itu tadi diikuti juga dengan kita perlu memastikan bahawa adakah ia benar berita itu. Jadi selepas memastikan itu benar, barulah kita boleh proses informasi tersebut untuk kita buat bahan. Jadi pada pandangan saya ada fake news ini bergantung pada individu itu sendirilah yang menghantar ataupun yang menyebarkan. Sebab tu di TMB Pengajian Nasional Berhad, Jabatan IT saya nampak mereka telah meningkatkan security control mereka dengan menerima fake news. So, sebab itu kalau kita lihat banyak juga antivirus yang dikenalkan baru-baru ni dengan lebih ketat jadi SOP-nya. Jadi maka bukan senang untuk fake news ini masuk ke TMB. Walaupun kita terima berita-berita ini, kita kena pastikan sumbernya dahulu dan ada benar sebelum kita buat bahan khususnya kepada anggota kerja TMB lah. Baik, kita terima mesej tu tidak semestinya tepat tanpa, dan kita tak boleh, adalah tidak wajar untuk kita melakukan sebarang judgement berkenaan dengan apa sahaja yang kita baru terima without kita buat penilaian yang sewajarnya. Terima kasih Encik Bahar. Terima kasih di atas komen dan juga pandangan berkenaan dengan komunikasi di dalam TMB. Terima kasih di atas masa dan segala komen tu kita ambil maklum dan terima kasih. Okey, terima kasih Encik Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. Sekarang ni kita bersama dengan Puan Nur Idalina. Alright. Yes. She's the one yang terlibat dengan industri performance. Tapi before this, boleh kenalkan diri sikit tak, Nina? Okay, saya Nur Idalina binti Anwar. Boleh panggil saya Nina. Saya seorang performer dan sebelum ni saya mengambil diploma in media communication, Masscom, and then saya pursue dengan Bachelor of Corporate Communication, and after that I took Master in Integrated Marketing Communication, so semua dalam School of Communication. I see, alright. So maksudnya kita sekarang ni sedang berdepan dengan communication practitioner. Yeah. Yes, okay, alright. So, basically Nina macam ni. Just sorry untuk mengganggu, but dalam tempoh PKP ni kita memilih untuk buat temu bual secara tidak bersemuka. So without the physical contact. So, alright. Untuk temu bual ni basically kita nak tanya pasal you tentang pasal komunikasi yang apa sebenarnya yang boleh you katakan tentang komunikasi ni basically. From what I've learned before, so yang paling I ingat sekali based on Guffey and Edmonti 2010, diorang kata komunikasi adalah pemindahan maklumat dan
makna daripada satu pihak, which is from penghantar, daripada sender kepada satu pihak yang lain, daripada is yes, that is the komunikasi punya fact lah, ataupun yes, common fact lah. See. Studies lah. Alright. Okay, basically sebelum ni saya dah berhubung dengan seorang daripada practitioner communication practitioner from TMB. So he also tell us about this kind of apa yang dia faham tentang komunikasi tu. So basically can we go deeper on the com? Alright. So basically sekarang ni kita sedang mengalami, okay, let's say kita touch about issue COVID lah Yes. Right. So isu COVID. So basically apa yang you rasa, apa yang you rasa berkenaan keberkesanan komunikasi yang kita adakan sampai hari kita tengok kita punya peningkatan kes COVID makin meningkat. Yep. So basically adakah you rasa there is something wrong with our communication ke macam mana? Okay, basically okay. Tak ada apa-apa masalah. Cumanya sekarang ni I rasa dengan adanya social media yang berleluasa dan adanya orang-orang yang sukakan freedom of speech, dia menjadikan benda tu boleh ke arah negatif juga, which yang kita boleh dapat yang fake news tu. Tapi so far kalau daripada kenyataan kepada rakyat, macam contoh kita tengok all the ads from Kementerian Kesihatan, all the informations from Perdana Menteri kita, semuanya okey. Cumanya kadang-kadang belum ada yang sahih yang keluar, tapi ada communication yang tak betul, which yang membuatkan dia kepada fake news dan membuatkan rakyat jadi macam itu yang adanya panic buying. Itu yang adanya macam kan kita pun takut because of communication juga. Tapi sebenarnya kalau nak kata daripada secara asasnya, kalau dia kata daripada kerajaan ke rakyat ni, macam contoh yang dekat social media MKN contoh, ataupun Perdana Menteri punya social media sendiri pun, semuanya senang difahami. Baik, faham. Alright, thank you Nina about that. So basically tadi you touch pasal yang fake news kan. So tentang fake news ni, you rasa apa punca dia? Apa punca dia sebenarnya? So basically yang kita dapat tahu adalah mungkin punca. Kita berpendapat bahawa punca dia mungkin kepada people have a free rights to talk to, so they can say whatever they want to say. So basically apa you punya pendapat tentang punca? Kenapa? Why there's rumors bukan rumors pun. If I can say is the facts. Sometimes bila kita rasa fake news lebih laju menular daripada COVID-19 tu sendiri. So basically what's your pendapat lah? Okay, pendapat I sebenarnya fake news, kalau cerita pasal fake news ni, I rasa ada segelintir manusia dia nakkan popularity, dia nakkan perhatian. So dengan membuatkan fake news and banyak social media, so dia sanggup untuk buat benda-benda tu. I see. So dengan adanya yang freedom of speech, cara yang boleh communicate dengan pantas, which is dengan social media yang senang sangat orang banyak nak share, so benda tu boleh jadi rumors yang fake lah. Sebab tu benda-benda ni tak ada masa mak-mak kita kecil-kecil dulu, sebab diorang tak ada social media, diorang tak ada tekan share button, diorang just boleh tengok dekat TV je. I see, betul. So basically you rasa sebenarnya sebab damaging controlling yang melibatkan IT dalam komunikasi ni tidak di-manage dengan baik. Yeah. I see. So thank you for I think it's a good point. So basically okay, sebab tadi cerita pasal social media kan. So social media kita pun sendiri faham dia ada kebaikan dan keburukan di dalam social media ni sendiri. So basically sebagai orang yang I believe
tak ada siapa pun di dunia sekarang ni tak ada Facebook at least, tak ada WhatsApp at least. So basically apa yang you boleh katakan tentang keberkesanannya komunikasi melalui gadgets ataupun this kind of apps, communication apps lah. Sebenarnya semua orang kena ada awareness untuk menggunakan communication dengan cara yang baik, untuk memberikan maklumat yang baik, memahami sesuatu message dengan baik, dan dengan itu kita dapat membuat keputusan yang betul dengan memberikan balik message yang kita dapat tu dengan cara yang baik. I see. Where you have to learn how to do better communication lah, instead of you negatif lah you dapat benda tu yang jadi fake news semua. See, betul. Alright, so I think basically sebenarnya kita dah rumuskan semua soalan dah ni. So sebenarnya okay. So basically kita dah rumuskan semua soalan ni basically sebab contoh satu lagi, maybe saya boleh sentuh satu berkenaan dengan our PKP, tidak lari lagi daripada COVID-19 ni. So kita nak check, whether kita nak tengok sama ada level of our communication ni keberkesanannya setinggi mana. Sebab saya nak tanyalah pendapat Nina sendiri. Adakah Nina rasa bahawa komunikasi yang kita amalkan ketika PKP ni with our siaran di TV, with our iklan daripada KKM, pemakluman daripada KKM, peringatan daripada ibu ayah, adakah you rasa benda ni sampai ke semua penduduk di Malaysia, semua rakyat Malaysia, ataupun you rasa komunikasi ni sebenarnya ada peluang untuk diperbaiki, misalnya kata? Saya rasa kerajaan dah cover semua, sebab TV kita boleh tengok daripada berita, kadang-kadang PM kita ada buat perutusan, so itu kat TV, and then dia siaran juga dekat radio. Kalau orang tak boleh dengar daripada radio, and orang boleh tengok daripada orang boleh tengok daripada Twitter. So macam yang you sendiri cakap, siapa pun yang tak ada Facebook. Betul. Dengan adanya setuju. Nowadays kucing pun dah ada Facebook, betul tak? Setuju. Yes. So sebab dengan adanya benda-benda tu, dan sekarang ni ada COVID-19 ni, takkan orang tak tengok pasal COVID-19 ni. Orang mesti akan tengok. See. Yeah. So I think semua orang pun tahu pasal info-info ataupun input yang kerajaan bagi. So basically kita kena ada self esteem lah, ataupun kita punya self awareness lah, betul lah berkenaan dengan komunikasi. Dia sebenarnya komunikasi tu pada pendapat saya ia bukanlah satu benda yang menjadikan alasan dia tidak tercapai jika sekiranya kononnya melalui salah saluran dan sebagainya. Pada saya berpendapat bahawa kalau komunikasi is all about what the other person take it back, kan? So digunakan benda yang dia dapat daripada komunikasi tersebut dan apa yang dia apply, apa yang digunakan. That is the main ni lah. Yang tengok macam kerajaan memberi maklumat dengan yang begitu baik, kita sebagai rakyat kena menerima mesej tu dengan baik juga, dan jangan disalah ertikan. Setuju. Fake news kan. Wow. Kita kena ambil betul. Dan kita it's a kind of mind blown. Dan kita kena ambil news yang sahih. Daripada kita kena check juga daripada mana yang kita tengok tu. I see. Okay, alright. So saya rasa untuk soalan-soalan ni saya rasa kita dah mencapai ke penghujungnya. Thank you Nina for your comments and dan you punya pendapat dan sebagainya. So insyaAllah kita doakan semoga Nina dimurahkan rezeki dengan pelbagai whatever yang you doing right now, insyaAllah. So thank you dan terima kasih. Take care. Stay safe. Assalamualaikum. Alright, you. Bye. Bye. Itu adalah sedikit sebanyak video kami pada malam ini, dan insyaAllah semoga ia mendatangkan sedikit sebanyak info kepada rakan-rakan semua, dan terima kasih di atas masa
dan ruangan yang diberikan kepada kami. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Assalamualaikum.